Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, hari ini saya nak berkongsi kepada anda berkaitan dengan satu persoalan, iaitu berkaitan dengan kematian, ya. Terima kasih kepada Hajar Normah yang mengutarakan soalan ini, dan mudah-mudahan jawapan saya berikan ini boleh bermanfaat untuk anda semua. Jadi antara persoalan yang dinyatakan ialah berkaitan dengan talqin, kan, siram siram air di pusara perkuburan, kemudian tanam pokok dan juga buat tahlil. Baik, yang pertama sekali untuk talqin, kan, talqin ni ramai yang mengatakan bid'ah, kan, ini Nabi tak buat. Satu perkara yang ingin saya tegaskan di sini bahawa satu hadis daripada Nabi SAW bahawa ketika mana didatangi kematian, apabila seorang itu telah mati kemudian ditanam di dalam kubur, kemudian Nabi berpesan supaya ingatkanlah si mati, waris-waris yang mana ada sedang melihat tentang kebumian dijalankan apa semua, ingatkan kepada mereka itu yang telah meninggal dunia itu dengan 3 perkara. Yang pertama sekali, akan datang malaikat Munkar Nakir akan bertanya soalan kepada si mati. Maka apabila mati seorang itu, kata Rasulullah, dia akan didudukkan dalam kuburnya. Kita tanam tadi baring, tapi apabila telah meninggal dunia, dia akan didudukkan oleh Allah Ta'ala di dalam kuburnya. Ada ulama mengatakan itu roh dan jasad itu didudukkan. Maksudnya kata roh tadi yang telah keluar masuk balik. Tuan-tuan boleh bayangkan kita ni di alam barzah sana. Ini bukan alam dunia. Alam dunia ni makna kata ni alam kita hari ni, yang apa yang kita nampak ini semua dunia. Kalau tuan-tuan korek balik kubur tu, tengok dia baring aja. Tapi ini alam dia, alam barzah. Kita ada 5 alam, ya, alam roh, alam rahim, alam dunia. Ini dia tengah hidup sekarang. Yang keempat ni alam barzah. Ini alam barzah kita tak tahu bagaimana, sebab tak ada pernah lagi orang daripada alam barzah balik ke dunia untuk cerita, tak ada. Jadi dia didudukkan di alam dia, makna kata di alam barzah sana. Bila didudukkan dan dia mendengar, kata Rasulullah, setiap orang yang pergi meninggalkan dia, seorang pergi, kan, dia melihat anak bini kat atas tu menangis apa semua, maka ingatkanlah dia, kata Nabi SAW, iaitu tentang beberapa perkara. Yang pertama sekali tentang siapakah Tuhanmu, kan. Gitu. Nanti malaikat Munkar Nakir akan datang untuk bertanya, kan, siapakah Tuhanmu. Yang kedua, siapakah lelaki ini, kan. Ada ibarat kata Imam Al-Qurtubi, dalam kitab Tazkirah fil Ahwal Maut wa Akhirah, kitab rahsia kematian, malaikat Munkar Nakir akan bawa satu gambar, kan, wallah alam lah, pakai gambar ke, pakai tablet ke, pakai handphone ke, tak pastilah, kan. Tapi ada satu gambar akan ditunjukkan kepada si mati. Kau kenal lelaki ni? Orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala memang tak kenal lah, kan, tak kenal. Tapi orang yang beriman pada Allah, walaupun kita tak pernah tengok, kita tahu, oh, ini Nabi Muhammad SAW. Macam mana boleh tahu? Sebab apa? Yang jawab bukan kita, yang jawab tu bukannya mulut, yang jawab tu amalan dia, kan, amalan dia. Kalau baik dia, boleh jawab, tak ada masalah. So kita punya tugas ke atas ingatkan. Apabila datang Munkar Nakir nanti menunjukkan kau tu gambar, maka beritahu kat dia bahawa dia tu adalah Muhammad SAW, itu Nabi akhir zaman. Dan yang ketiga, apakah agamamu? Agamamu adalah Islam. Jawablah begitu. Datang Munkar Nakir, ditanya kepada kamu 3 soalan ini, maka itu jawapannya. Maka pesanan ini disuruh oleh Nabi SAW. So kita punya istilah orang Melayu, kita panggil talqin, kan, kita punya istilah aja. Tapi memanglah Nabi mungkin tak buat majlis, duduk kat tepi kubur, buka tikar, pasang payung kubur apa semua, memang tak lah. Cuma Nabi berdiri dengan para sahabat dan Nabi pesan kepada mereka yang di atas ni, supaya kalau mati begini, maka pesankan kepada si mati akan 3 perkara tadi. Jadi kita jangan memberikan satu pandangan yang skeptikal, kan, bahawa talqin ini maksud tu majlis
untuk satu adat Melayu yang dilarang dalam Islam, tak ada masalah apa pun kan. Sekurang-kurangnya apabila dibacakan begitu kata Nabi SAW, mayat di dalam kubur, yang si mati yang telah didudukkan tadi, dia akan mengucapkan terima kasih, kan. Terima kasihlah kerana mengingatkan aku tentang perkara-perkara penting yang mungkin aku telah lalai kepadanya. Al-maklumlah bukan semua orang mengaji agama, kan. Kita kena tahu dalam dunia ni tak semua orang mengaji agama, tak semua orang agama Islam tapi mengamalkan Islam, macam-macam manusia. Tapi setidak-tidaknya orang yang membaca talqin tu di atas tu, dia mengingatkan orang yang di bawah. Terima kasihlah kerana mengingatkan aku tentang perkara yang mungkin aku telah lupa, kan, tentang urusan dunia macam-macam. Walaupun yang akan menjawab amalan dia, dia dengan Tuhan lah macam mana cara dia jawab. Tetapi tugas kita bila kita dah tanam mayat apa semua dah siap, maka kita berikanlah satu kata-kata memperingati kepada dia. Dia boleh jawab tak boleh jawab, itu soal dia dengan Allah Subhanahu Taala. Tapi kita pun tugas, kita boleh mengingatkan dia. Setidak-tidaknya ni orang yang datang sanak saudara apa semua ni kan, yang mungkin dah lama tak datang, tak pernah mengkuburkan mayat ke apa semua, setidak-tidaknya bila berlaku begini, orang yang rapat dan berlaku talqin, maka orang lain boleh ambil iktifadah dan juga iktibar, kan. Oh, marabbuka, kan. Dia akan datang, malaikat akan tanya, oh siapa Tuhanmu, boleh jawab, kan, Allahu Rabbi gitulah. Jadi benda tu bukanlah mana kata dia boleh jawab kalau amalannya tidak baik, tak. Kalau amalan tak baik memang tak boleh jawab pun. Tapi setidak-tidaknya kita yang masih hidup, yang keliling masih hidup ni, dia orang boleh tahu bahawa wujudnya kematian dan juga satu ingatan untuk mereka. Jadi talqin tak ada masalah, kan, boleh dibuat ya. Yang kedua berkaitan dengan siram, kan, siram air untuk bagi mayat sejuk. Okey, baik. Itu satu adat yang memang bertentangan dalam agama. Kalau setakat siram air untuk pokok yang ditanam atas kubur, tak ada masalah, kan. Janganlah kita meletakkan niat, oh aku siram nanti si mayat dalam kubur dapat suasana sejuk, kan. Nanti mayat dalam kubur nanti tenang, kan. Mungkin kena azab, kena bala dengan malaikat bila aku siram air atas kubur dia, dia jadi tenang apa semua. Tak boleh begitu, kan. Tak boleh. Niat itu penting. Jadi kita siram atas kubur tu semata-mata sebab ada pokok yang ditanam atas kubur, kan. Kubur nenek saya pun ada pokok atas kubur dia, kan. Kita bawa air, kita siram, kan. Gitu. Jangan ada pandangan yang mengatakan bahawa oh nanti si mayat akan sejuk, jom siram ramai-ramai. Kalau betul lah air tu boleh sampai ke mayat, baik siram air bandung aja, kan. Air sirap je. Nanti mayat mak aku ni boleh minum air sirap gitu, kan. Sebenarnya tak ada, kan. Pemahaman begitu salah. Ya. Niat kita bila kita bawa air, kita siram untuk semata-mata bagi tanah itu tak kering, tanah itu lembab. Itu niat saja, kan. Tak siram pun tak ada masalah, kan. Jangan ada satu pandangan yang berbeza, kan. Pendapat-pendapat yang mungkin yalah, ada orang Melayu, kan, letak jap tu pula ada kain kuning. Ni apa hal kain kuning ni? Oh nanti mayat dalam kubur tu sejuk. Itu tak boleh. Ya. Itu haram hukumnya. Tapi kalau sekiranya nak bawa air untuk siram sebab ada pokok, kan biasanya orang tanam, lepas tu dah siap kubur tu, orang ambil pokok kemboja, kan, orang cacak atas kubur. Sebenarnya ia melibatkan soalan yang ketiga, iaitu berkaitan dengan tanam pokok. Tanam pokok tu boleh ke tak boleh? Ya, Nabi SAW satu hari Nabi lalu dengan para sahabat satu kuburan. Nabi mendengar, ni mukjizat Nabi lah. Nabi mendengar satu kubur itu sedang menjerit-jerit kerana dibelasah oleh malaikat. Apa sebab? Sebab tidak bersuci dengan betul. Kemudian dia bersolat pun dalam keadaan dia tidak bersuci dengan baik dan sempurna. Maka Nabi pun ambil satu pelepah tamar, Nabi cacakkan di atas kuburnya, kan. Itu batang tamar dicacak di atas kubur. Selagi mana kalau sekiranya batang tamar ini hidup, kan, dah hidup, berkembang apa semua, maka mudah-mudahan dia memberi sedikit syafaat, bantuan kepada si mati. So itu kita orang Melayu pun selalu guna gitu. Bila mati aja ambil pokok apa semua, tanam atas pokok, atas kubur. Jadi selagi mana pokok itu hidup, maka
dia mendoakan. Kan benda-benda hidup kan mendoakan orang yang lain kan, macam pokok. Sebab tu jangan tarik pokok, tebang pokok suka-suka, tak boleh kan. Dia mesti ada izinnya kan, gitu. Jadi pokok pun hidup, jadi dia berzikir pada Allah, jadi dia mendoakan kepada si mati. Tanam pokok, pokok bunga sudahlah, jangan pokok durian pula tanam tak kubur kan. Pokok-pokok kecil sudah kan, pokok-pokok bunga. So tanam pokok tak ada masalah. Niat kita untuk mengikut sunnah Nabi. Mudah-mudahan kalau mak kita, ayah kita adalah dosa sana sini yang mungkin tak diampunkan Tuhan, maka dengan adanya pokok itu mudah-mudahan dia berzikir kepada Allah dan dia memberi pertolongan kepada ayah dan ibu kita di alam sana ya. Kemudian berkaitan dengan buat tahlil kan, ini benda yang biasa orang tanya kan, boleh buat ke tahlil kan? Maka jawapannya boleh buat, tak ada masalah buat tahlil kan. Yang kenapa orang kita ni kadang-kadang dia jadi tahlil itu dihukumkan haram, ada yang kata gitu kan. Maka tahlil boleh dilaksanakan, tak ada masalah buat tahlil kan. Kita setidak-tidaknya kita panggil orang untuk kita mendoakan kepada si mati, itu saja kan. Kita buat tahlil tu, panggil orang masjid, orang surau apa semua, kemudian kita buat majlis doa selamat, baca Al-Quran. Doa selamat bukannya baca mentera serapah jampi, bukan, baca ayat Quran juga kan. Kemudian kita doakan kepada si mati, mudah-mudahan pahala Al-Quran yang kita baca itu mengalir kepada dia di alam sana. Maka tak ada masalah untuk buat tahlil kan. Walaupun Nabi tak buat kan, tetapi perbuatan kita untuk membuat majlis itu mendoakan si mati dibolehkan, diharuskan. Yang tak boleh, jangan ada hari-hari. Itu tak boleh kan. Mesti 3 hari, mesti 7 hari, mesti 21 hari, mesti 40 hari. Tak boleh. Kalau nak buat tahlil, kau buat aja kan, tak ada hari-harinya. Yang itu adat yang memang tidak dibenarkan dalam Islam. Ada pula hari 3 hari, 7 hari. Ni apa hal ada 3 hari-hari ni? Orang tua-tua kata ada hari-hari ni, 3 hari ni nanti untuk lepas solat kubur, 7 hari pula untuk lepas seksa kubur, 40 hari nanti pula untuk macam-macam kan orang Melayu kita ni. Maka itu tidak boleh. Tetapi kalau sekiranya nak buat majlis tahlil, doa selamat untuk arwah, panggil aja orang, kita doakan, kemudian tak ada hari-hari yang tertentu. Okey, baik. Satu lagi yang mungkin saya boleh sentuh kat situ, iaitu berkaitan dengan apabila berlaku kematian kan, berlakunya orang mati. Rata-rata kita ni bila mati ni, family ni sibuk, tu kira duit nak bagi orang semayang kejap lagi kan. Kemudian jamu makanan kan, tidak dibenarkan kan, haram hukumnya. Apabila tuan rumah tengah sibuk hulu kilir apa semua, nak nguruskan jenazah, nak nguruskan van, nak nguruskan liang lahat apa semua untuk si mati, kemudian dia pula bersusah payah kan untuk masak-masak orang datang, tak boleh kan, tak boleh. Yang patut masak jiran-jiran orang lain ni, yang kiri kanan ni, kawan-kawan je lah, bawa datang lah macam potluck, bawa makanan kan. Sebab di tengah ada kesedihan, tiba-tiba dia pula sibuk nak masak ke apa semua, tak boleh. Tak boleh. Jadi ini berlaku sebelum dikebumikan mayat. Mayat dah ke bumi ke apa semua, maka tuan rumah boleh buat masak apa semua, tak ada masalah. Tapi sebelum dikebumikan, tidak dibenarkan tuan rumah masak apa semua kan. Janganlah saudara mara tanya kan, tak ada makan-makan ke, kami jauh datang ni apa semua kan. Ya Allah, patut kau yang datang jauh tu lah bawa makanan kan. Dah tahu orang tu ada kematian apa semua, bawakan makanan ataupun mudahkan urusan tuan rumah. Begitu kan, jangan susahkan dia. Ya, jadi itu yang ingin saya tekankan di sini berkaitan dengan kematian. Jadi jangan kita confuse lagi berkaitan dengan talqin, berkaitan dengan tahlil. Boleh dibuat, tak ada masalah. Dan sesungguhnya Nabi SAW sendiri pun pernah melakukan macam talqin tadi. Ada hadis yang menyuruh untuk kita memperingati si mayat kan. Harus hukumnya. Jadi kadang kita ni menyusahkan dalam agama kita ni, dalam agama kita ini banyak perkara-perkara yang boleh menyumbang pahala kepada yang hidup maupun yang meninggal dunia. Tapi apapun, kita kena ingat bahawa apabila mati saja anak Adam, semua amalannya habis. Itu pahala talqin, pahala yasin, pahala tahlil apa semua,
sampai ke tidak kepada si mati, wallahu alam. Allah lah yang menentukan segalanya. Tapi yang paling pasti 3 perkara yang masih mengalir untuk si mati yang perlu kita teruskan. Kita kena ingat 3 perkara je yang akan mengalir kepada si mati, yang memang confirm mengalir. Apa dia? Yang pertama sekali, sedekah jariah dia. Sedekah dia di masa hidup, dan sedekahnya itu dibina masjid, dibina surau, tahfiz dan sebagainya. Masih ada lagi berkekalan surau itu sampailah ke hari kiamat. Itu pahala mengalir kepada dia. Yang kedua, itu ilmu yang bermanfaat, kan, ilmu bermanfaat. Dan yang ketiga sekali adalah doa anak-anak yang soleh dan solehah. Itu 3 sudah pasti mengalir kepada dia. Tapi yang lain-lain, wallahu alam, Allah lah yang menentukan segalanya. Wallahu alam. Itu sahaja sikitlah perkongsian daripada saya. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.